Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda semua. InsyaAllah pada hari ini kami akan membahaskan kepada anda sebuah tajuk iaitu salah faham orientalis terhadap Al-Quran. Nama saya Muhammad Akmal bin Faisal, nombor matrik 18PI02-064. Okey, kita teruskanlah dengan slide kita. So, seperti yang anda boleh lihat, sebelum kita nak pergi lagi dalam kepada tajuk kita, kita nak buat sikit refreshing lah untuk mengenai orientalis. So, pengenalan dan sejarah ringkas mengenai orientalis. Orientalis adalah gerakan yang timbul akibat geseran antara dunia barat dan timur melalui perang ideologi dan peradaban antara umat Islam dan Kristian. Gerakan ini sudah muncul sejak dahulu lagi, tetapi baru menampakkan dirinya secara terorganisasi selepas kekalahan bangsa barat oleh Islam dalam Perang Salib ataupun dikenali dalam kalangan mereka sebagai The Crusades. Pada awalnya, pelajar-pelajar barat mereka mempelajari pelbagai disiplin ilmu daripada ulama dan cendekiawan Muslim. Setelah mereka kembali ke tanah air, mereka mengajarkan apa yang telah mereka pelajari di dunia Islam dan berusaha untuk membangkitkan peradaban mereka kembali, di mana pada ketika itu dalam keadaan suram kerana dibelenggu oleh kewibawaan gereja. Setelah mereka berjaya membangunkan peradaban mereka, kini mereka berusaha pula untuk meruntuhkan Islam itu sendiri. Gerakan ini bertujuan menghancurkan Islam dari dalam, iaitu dengan merosakkan pemahaman penganut Islam terhadap nilai-nilai dasar Islam itu sendiri melalui pelbagai muslihat. Mereka meniupkan virus-virus keraguan terhadap semua doktrin fundamental Islam terhadap penganutnya. So, apa maksud dia dekat sini? Secara simple dia, mereka menggunakan pelbagai muslihat, iaitu golongan orientalis. Mereka menggunakan muslihat mereka untuk memastikan umat Islam jatuh, untuk memastikan umat Islam ni hancur daripada muka bumi ni. So, diorang akan buat macam-macam lah. Diorang akan pastikan kita ni jatuh murtad. Diorang akan buatkan kita ni hilang dari segi rohani kita, maksudnya dari segi jiwa kita tak yakin dengan Islam. Diorang akan rosakkan kita dari pelbagai cara, asalkan tujuan mereka tercapai. Malah mereka juga mengatakan bahawa Islam sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman sehingga sudah tidak boleh diterapkan lagi. Disebabkan itulah mereka berusaha menghancurkan Islam melalui media penganutnya sendiri yang telah meninggalkan nilai-nilai Islam, sehingga akhirnya mereka yang mengaku Islam itu sendiri tidak tahu dan tidak mengerti akan hakikat keislamannya sendiri. Jadi kenapa golongan orientalis ni mereka kira macam taksub untuk memusnahkan, untuk meruntuhkan Islam? Jadi ini kerana bagi golongan orientalis, Islam merupakan suatu ancaman bagi masa depan dunia barat, dan mereka juga beranggapan bahawa Islam adalah kelompok ataupun aliran teologi yang membelot kitab agama mereka, iaitu kitab Nasrani lah. Baiklah, untuk slide seterusnya kita pergi kepada pandangan orientalis terhadap Al-Quran. So, sebelum kita nak pergi ke isi, kita nak tahulah apa yang golongan orientalis ni cakap bila kita ungkit kat diorang pasal Al-Quran ni. So, golongan orientalis ni ketika membincangkan berkaitan Al-Quran, kebiasaannya mereka akan mengemukakan dua perkara pokok, iaitu yang kita boleh tengok dekat bawah kat slide ni. Pendapat pertama, Al-Quran adalah ciptaan Muhammad dan bukannya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna sekiranya mereka menerima bahawa wahyu Allah itu menerima Al-Quran itu sebagai wahyu, mereka berpendapat bahawa kumpulan Al-Quran yang telah diusahakan oleh Khalifah Osman tidak lengkap. Lepas tu, yang pendapat kedua pula, mereka berpendapat bahawa Al-Quran tidak menekankan undang-undang tetapi menekankan moral. Okey, untuk pendapat pertama,
Sedikit huraian untuk pendapat pertama, mereka berpendirian bahawa apa yang dibawa Rasulullah SAW bukanlah wahyu, malah ianya adalah ciptaannya sendiri. Maksudnya bukan wahyu itu bukan daripada Allah, tapi Rasulullah yang buat sendiri. So untuk mengukuhkan keadaan dakwaan mereka itu, mereka pelbagai tuduhan telah dilemparkan terhadap junjungan besar Rasulullah SAW. So kita boleh tengok dekat slide ni, ada tiga ahli orientalis yang telah melemparkan tuduhan-tuduhan tersebut. Kalau ikutkan ada banyak lagi, tapi kita ambil 3. So yang pertama kita ada Gustav Will, yang mana dia ni menuduh baginda menghidap penyakit gila babi, epilepsi. Lepas tu yang kedua, Alois Sprenger, dia tuduh baginda ni menghidap penyakit histeria pula. Lepas tu yang ketiga pula, William Muir, dia tuduh baginda sebagai pembohong. So yalah, dia tuduh baginda ni apa yang baginda ajarkan, apa yang baginda Rasulullah sampaikan, apa je yang baginda buat, semua tu menipu, semua tu rekaan semata-mata. Sungguh pun pada peringkat awal, kecaman terhadap Rasulullah SAW amat hebat dan tidak terkawal. Ternyata suasana telah berubah apabila sarjana-sarjana barat tidak dapat lagi menerima kecaman seperti di atas. So, siapa sarjana-sarjana yang tak boleh terima kecaman-kecaman Gustav semua benda ni? So, sarjana-sarjana tersebut yang kita boleh tengok ni ada 2 orang, iaitu yang pertama Theodor Noldik, yang mana Theodor ni dia mengakui kenyataan bahawa baginda menerima wahyu dan mengakui dia dapat menguasai dirinya serta keyakinan bahawa dia percaya dirinya dikuasai oleh Tuhan. So nak simpelkan apa yang Theodor cakap ni, maksudnya dia telah mengakui bahawa Rasulullah menerima wahyu tu daripada Allah. Rasulullah menerima Al-Quran daripada Allah. Dan Rasulullah juga dikuasai oleh oleh Allah. So apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah ajarkan, semua tu daripada Allah. Lepas tu yang kedua, Tor Andrea, yang mana dia mengkaji ajaran Rasulullah dan dilihatnya dari kacamata psikologi. Dia juga mengakui bahawa pengakuan baginda adalah benar dan dia membawa risalah kenabian untuk seluruh zaman dan masyarakat. Seterusnya kita pergi ke pendapat kedua, iaitu pendapat yang mana mereka berpendapat bahawa Al-Quran tidak menekankan undang-undang tetapi menekankan moral. So untuk pendapat kedua ni, dakwaan ini dapat diterima jika yang dimaksudkan dengan undang-undang itu ialah dalam konteks pengertian barat. Sebenarnya Al-Quran dia tidak menyatakan ia sebagai kitab undang-undang, tetapi merupakan kitab hidayah yang memuatkan maklumat-maklumat yang menyeluruh untuk menimbulkan kesedaran kepada pembaca, kepada manusia tentang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang hubungannya dengan manusia dan juga dengan hubungannya dengan makhluk-makhluk yang lain, serta menuntut mereka supaya menghayati pengajaran-pengajaran yang baik di dalamnya. Sungguh pun begitu, ini tidak bermakna Al-Quran itu tidak mengandungi undang-undang. Terdapat lebih kurang 500 ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perundangan yang merangkumi bidang ibadat, bidang kekeluargaan, bidang muamalat, bidang jenayah, perhubungan antarabangsa, hukum cara dan keterangan. Maka berdasarkan hukum Al-Quran inilah baginda Rasulullah SAW dapat mengembangkan hukum-hukum lain yang lebih terperinci untuk pelaksanaan pentadbiran undang-undang seperti penggubalan perlembagaan Madinah apabila terdirinya negara di Madinah dan undang-undang kecil yang lain. Undang-undang yang disebut di atas ini dilaksanakan semasa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah dan disambung oleh para sahabat pada masa kemudian. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian isi bagi bahas kita pada hari ini. So seperti yang anda boleh lihat dekat slide, terdapat 6 perkara yang insya-Allah kami akan bahaskan. So yang pertama, Al-Quran itu bersumberkan Kristian dan Yahudi, kesalahan terhadap penulisan Rasam Utsmani,
salah faham terhadap Rasulullah dan para sahabat, isu bumi mendatar ataupun flat earth, dalil-dalil hadis dan sains yang menyokong Al-Quran, dan juga sejarah pembuktian Al-Quran. Okay, so kita pergi kepada isi yang pertama, iaitu Al-Quran itu bersumberkan Kristian dan Yahudi. Kat sini kita ada dua part. Yang pertama, kat sini adalah Rasulullah, informan dan guru Kristian. So, menurut orientalis, Rasulullah terlalu banyak terpengaruh dengan ajaran Kristian. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan kajian mereka tentang pengaruh teologi Kristian di dalam Al-Quran. Penganut Kristian di Mekah dan Madinah adalah guru-guru yang menyematkan ajaran Kristian di dalam diri baginda. Penganut Kristian ini juga dinamakan sebagai informan, iaitu pemberi maklumat kepada Rasulullah tentang ajaran Kristian. So, menurut Kamus Dewan Bahasa, perkataan informan membawa maksud orang yang memberi keterangan atau maklumat tentang sesuatu perkara, iaitu pemberi maklumat. So, teori atau idea informan ini dibina oleh orientalis melalui kefahaman mereka terhadap Al-Quran sendiri. Okay, kita teruskan kepada yang kedua, iaitu pengaruh Kristian di dalam Al-Quran. So, kebanyakan orientalis menggunakan hujah bahawa persamaan yang berlaku di antara kisah Al-Quran dengan Bible adalah bukti yang menunjukkan bahawa Rasulullah telah mempelajari Bible daripada informannya atau guru-guru Kristian di Mekah. Apa yang lebih meyakinkan mereka adalah kebanyakan kisah-kisah para Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya telah disebutkan di dalam Bible. Berdasarkan kesimpulan yang singkat ini, mereka menyimpulkan bahawa Rasulullah telah mendapat semua maklumat cerita Nabi ini melalui informannya di Mekah. Maksud Rasulullah ada dapat semua maklumat cerita ini daripada informannya, maksudnya daripada guru-guru Kristian dia. Dan ini menambahkan lagi keyakinan mereka kerana kebanyakan kisah para nabi di dalam Al-Quran telah dikategorikan sebagai makiyah oleh ulama Islam sendiri. Ini menguatkan lagi dakwaan mereka bahawa kisah para nabi di dalam Al-Quran adalah kisah yang dipelajari Rasulullah SAW daripada informannya di Mekah yang terdiri dari pelbagai golongan. Okay, so anda boleh lihat dekat slide tu ada jadual, yang mana jadual berikut adalah sebahagian daripada kisah para nabi dan kategori ayat Makkiyah dan Madaniyah yang juga merupakan ringkasan daripada kitab Qasas Al-Anbiya oleh Ibn Katsir. So, kita boleh tengok dekat sini surah-surah yang telah dinyatakan dan ayat-ayat dia, dan memang kat sini kalau tengok pun memang banyak sangat ayat-ayat Makkiyah. So, yang ni lah ayat-ayat Makkiyah ni lah yang meyakinkan mereka bahawa dakwaan mereka tu tepat, dakwaan bahawa Rasulullah ni dia belajar daripada guru-guru Kristian. Jika kita perhatikan secara umum, jadual ini jelas memberikan kesimpulan bahawa kebanyakan kisah para nabi adalah dikategorikan sebagai Makkiyah. Tadilah. Ini sekaligus memberikan keyakinan buat orientalis bahawa kisah para nabi di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang dipelajari baginda daripada gurunya di Mekah sebelum berlakunya hijrah. Okay, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan lagi perbahasan kami kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahaskan tentang salah faham orientalis terhadap penulisan Al-Quran. Dalam pemikiran Abraham Gengger tentang Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, isu klasik yang menarik untuk dibahas kembali adalah soal pengaruh Yahudi, Kristian, Jahiliyah dan sebagainya terhadap kemunculan Islam dan isi kandungan Al-Quran. Abraham Gengger adalah yang pertama kali menggunakan pendekatan pengaruh Yahudi terhadap Al-Quran. Gengger berpendapat bahawa Al-Quran merupakan kitab yang tidak murni sebab di dalamnya terdapat berbagai tradisi yang berkembang ketika Al-Quran diturunkan, baik itu Yahudi, Nasrani dan juga Jahiliyah. Selain itu, Gengger juga menyatakan Al-Quran hanyalah rekaan Nabi Muhammad SAW dari tradisi dan kondisi masyarakat Arab saat itu. Dari sini tampak
gengga mendakwa bahawa Al-Quran adalah hasil inspirasi Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada beliau bukan secara literal, melainkan dalam bentuk idea, kemudian dibahaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Gengga menyebutkan ada 3 masalah utama yang diadopsi Nabi Muhammad dari tradisi Yahudi, iaitu yang pertama, beberapa kosakata Al-Quran yang berasal dari bahasa Ibrani. Menurut Gengga, ada sejumlah kata Al-Quran yang diambil dari bahasa Ibrani, di antaranya tabut, Jannatul Ad, Jahannam dan sebagainya. Konsep keimanan. Gengga menganggap Nabi Muhammad SAW mengambil beberapa jenis konsep keimanan Yahudi, seperti yang pertama, tentang konsep penciptaan langit dan bumi dan isinya dalam masa 6 hari. Yang kedua, syurga memiliki 7 tingkat. Dalam kitab disebut adanya 7 tingkat syurga dan semuanya telah diberi nama. 392. Demikian pula dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Yang ketiga, pembalasan di hari akhirat. Gengga menyatakan bahawa konsep ini juga ada di dalam Islam. Dalam Isaiah version 14 disebut bahawa penguasa neraka bertanya setiap hari, berikan kami makanan agar kami merasa puas. Di dalam Al-Quran juga terdapat pernyataan yang hampir sama walaupun dalam konteks yang sedikit berbeza. Dalam surah Qaf ayat 30 berbunyi, ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Yang seterusnya iaitu salah faham orientalis terhadap resam Utsmani. Menurut author John Albery melalui bukunya The Quran Interpreted 1964 dan Rockwell 1909 banyak membuat bidasan terhadap Islam, khususnya kitab suci Al-Quran, Badawi 1993. Buku ini ditulis untuk memperihalkan beberapa aspek salah faham orientalis terhadap wajh qiraat bagi resam Utsmani. Qadzida 1971 mendakwa resam Mushaf Utsmani boleh diragukan kerana tidak memenuhi syarat wajh qiraat yang diakui kesahihannya. Tuduhan ini dibuat kerana berdasarkan beberapa struktur kalimah dalam Mushaf Utsmani yang tidak boleh dibaca mengikut nama-nama wajh qiraat yang mutawatir. Dari aspek lain pula, beliau mempertikaikan kesahihan resam Mushaf Utsmani yang menepati tata bahasa Arab, iaitu wajh i'rab. Berkaitan Al-Quran, golongan orientalis sengaja menimbulkan aspek-aspek yang boleh diragukan. Melalui kajian ilmiah, Cordziher, Arthur John dan Albery telah berusaha meracuni fikiran masyarakat dunia, khususnya umat Islam, untuk menindakkan keaslian dan kebenaran Al-Quran. Hal yang banyak dikelirukan mereka ialah konsep wahyu dan wajh qiraat dalam resam Utsmani. Pada pandangan mereka, wahyu adalah hasil buah fikiran Nabi Muhammad SAW setelah berfikir bersungguh-sungguh tentang situasi dan keadaan sekitar dalam jangka masa yang agak lama. Demikian diskriminasi masyarakat Arab dalam kerangka hidup baru yang di bawah tunjuk ajar dan bimbingan baginda Rasulullah SAW. Yang seterusnya adalah kritikan orientalis terhadap bahasa Al-Quran. Kritikan terhadap keaslian bahasa Al-Quran telah bermula pada zaman Quraisy lagi. Kesukaran untuk memahami beberapa perkataan di dalam Al-Quran menjadikan mereka ragu tentang keaslian bahasa Al-Quran. Fenomena ini terus berlaku sehingga hari ini. Bezanya, kumpulan penyelidik barat mendekati teks Al-Quran dengan pendekatan baru dan metode yang bersesuaian dengan zaman moden. Michael Carter sebagai contoh menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 jenis kekaburan yang melibatkan bahasa di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah huruf-huruf misteri di permulaan 29 surah yang sukar difahami oleh sarjana Islam sendiri, iaitu Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan ayat-ayat mutasyabihat. Yang ketiga, gaya penulisan Al-Quran yang ganjil. Yang keempat adalah kewujudan kaedah bacaan yang berbeza, iaitu ilmu qiraat yang memberikan impak kepada penafsiran makna Al-Quran. Yang kelima
adalah perkataan asing yang ada di dalam Al-Quran. Menurut kata keberadaan perkataan asing, ini bukanlah sesuatu yang ditimbulkan oleh pengkaji moden. Bahkan, ia diperbahaskan sendiri oleh para sarjana Muslim pada kurun awal lagi, iaitu sekitar kurun ketiga Hijrah. Bagi mengesahkan perkara ini, Bostich sebagai contoh telah menyenaraikan beberapa bahasa asing yang menurut beliau telah disahkan sendiri oleh mufassir kurun yang terawal seperti Muqatil Ibnu Sulaiman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan terangkan iaitu tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Antara firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim, iaitu pada surah Al-An'am. Maksudnya adalah telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, iaitu kalimatu rabbika sidqan. Apa itu kalimat Tuhan? Iaitu Al-Quranul Karim. Sebagai kalimat yang benar dan adil. Sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya. Wa huwas samiul alim. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, untuk yang seterusnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'an أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab yang sebelumnya? Kitab-kitab samawi yang sebelumnya, Zabur, Injil, Taurat dan beberapa lagi lah. Menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan dalamnya. Al-Quran ni takkan pernah ada keraguan dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Okey, seterusnya adalah ancaman Allah bagi sesiapa yang mengubah isi, termasuk yang menyembunyikan kebenaran akan kalimat-kalimat daripada kitabnya. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami menerangkannya, bayyanahu lin-nas, kepada manusia, fil kitab, apa yang ada dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh semua makhluk. Jadi bukan sahaja tidak dibenarkan, malah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Bukan saja itu, pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga menerangkan bahawa sesiapa yang buat perkara yang sama, menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka seksa yang pedih. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nara wa la yukallimuhumullah. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Tak cukup setakat Allah bagi ancaman kepada orang yang bermain-main dengan ayat Al-Quran, Allah juga mencabar seluruh makhluk di alam semesta, baik daripada golongan jin maupun manusia, walaupun mereka bekerjasama untuk mendatangkan walaupun satu ayat yang sama dengan Al-Quran. Antara firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran ni, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Tengok, ayat tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian lain. Bukan itu saja, Allah berfirman juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithlihi
Dan jika kamu tetap dalam keraguan dengan Al-Quran yang telah kami wahyukan, maksudnya Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, maka Allah cabar lagi, maka buatlah satu surah yang sama dengan Al-Quran. Bukan itu saja, wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Kalau kamu orang yang benar, buatlah satu ayat. Buatlah satu surah. Satu surah saja sama dengan Al-Quran. Boleh tak? Bawalah pembantu semua, banyak pembantu membawa. Selain daripada Allah. Tengok kalau kamu benar-benar orang yang benar. Okey. Jadi yang seterusnya adalah penjelasan tentang sejarah Al-Quran. Tadi kita dah selesai tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita pergi pada sejarah pengumpulan Al-Quran dan penjelasan. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengumpulan Al-Quran ini melalui dua kaedah. Yang kaedah yang pertama adalah kaedah dengan cara penghafalan, sebab orang Arab ni sangat popular dengan teknik hafalannya. Dan yang kedua adalah mencatat. Baginda selalu membacakan kepada sahabat dan menyuruh mereka untuk menuliskannya. Menulis ayat Al-Quran. Dan Nabi juga melarang mereka menulis hadis, melainkan beberapa sahabat. Okey, bukan itu sahaja, terdapat hadis yang menunjukkan bahawa sahabat ini menulis Al-Quran. Antaranya adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, siapakah yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, maksudnya ada orang bertanya kepada dia, ada 4 orang dan semuanya dari kaum Ansar, iaitu Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Hadis ini diperkuat oleh Fadlu dari Husain. Ini semua hadis yang diperkuatkan lah. So hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab bawah tajuk Kitab Keutamaan Al-Quran. Yang seterusnya adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW wafat sementara beliau belum mengumpulkan Al-Quran, kecuali oleh 4 orang. Iaitu Abu Darda, Muaz bin Jabal, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Hadis riwayat Bukhari sahih, Kitab Keutamaan Al-Quran. Okay, pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar. Kalau kita tahu, kita sering dengar pemerintahan Abu Bakar ni, pengumpulan Al-Quran disebabkan apa? Tidak lain tidak bukan adalah disebabkan para hufaz yang banyak syahid di perang. Maka siapa yang risau? Siapa yang bagi cadangan? Tidak lain tidak bukan adalah orang yang sangat risau. Ni biasanya siapa? Sangat risau dan sangat sangat berpegang teguh. Maksudnya tak boleh kalau sesuatu itu ada datangnya masalah kan. Kenapa? Okeylah. Iaitu Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar. Pada awalnya Abu Bakar tidak terima sebab dia risau, sebab dia buat satu benda yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia terima. Lantas Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai ketua untuk pelaksanaan tugas mengumpulkan Al-Quran. Okay, yang seterusnya adalah yang tadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan sekarang adalah Sayyidina Uthman bin Affan. So Sayyidina Uthman bin Affan ni pengumpulan disebabkan oleh perbezaan dialek yang berlaku pada daerah yang berbeza-beza. So Islam telah berkembang, maka Sayyidina Uthman mengumpulkan lagi sekali Al-Quran dan menjadikan sebagai satu mushaf, iaitu yang digelar sebagai Mushaf Uthmani. Yang kita guna hari ini yang sesuai dengan bacaan qiraat. Jadi mushaf ini ada 7 buah mushaf, dan mushaf Uthmani ini dikirimkan kepada 7 buah tempat, iaitu Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah dan Kufah. Jadi ini adalah sedikit daripada sejarah pembuktian pengumpulan Al-Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi sejak pada zaman Nabi. Wallahu alam. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa Quran ini adalah kitab yang terpelihara daripada segala-galanya, menjadi hujah kepada segala permasalahan. Walaupun ada sebahagian orang cuba untuk menyeleweng Al-Quran, mengatakan Al-Quran ni salah, buatan manusia dan sebagainya. Tapi diorang tidak dapat sebab Al-Quran ini sangat kukuh ayatnya dari segi pengetahuannya, dari segi ijaznya, untuk melawan hujah-hujah orang-orang yang cuba menyeleweng ini, sehingga mereka, sebahagian daripada mereka, tak semua yang dapat hidayah, tak semua yang boleh terima hidayah, sebahagian daripada mereka masuk Islam. Kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah tengok kat YouTube, banyak kan. Jadi apa lagi, banyak-banyak baca dan faham Al-Quran, insya-Allah hidup kita berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada kami.